unit 7. Jadi kita akan start belajar dan kena tahulah apa kita punya objektif pembelajaran pada hari ini. Okay, pada akhir pelajaran, murid dapat yang pertama, kedudukan yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara. Yang kedua, peranan Majlis Raja-Raja dalam pemilihan yang di-Pertuan Agong. Yang ketiga, istiadat pertabalan yang di-Pertuan Agong. Yang keempat, bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. Dan yang kelima, alat-alat kebesaran yang di-Pertuan Agong. Okey. Kalau sempat, cikgu masuk semua. Kalau tak sempat, mungkin sampai yang ketiga lah. Kita cuba. Baik. Tengok gambar ini. Okey. Siapakah yang cikgu maksudkan di dalam gambar ini? Agong, Agong kita. Okey. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Okey. Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang ke-16. Okay. Kalau kita tengok dalam buku teks ni, dalam buku 190, ada QR code ya. Mungkin kamu boleh scan lah nanti video yang di-Pertuan Agong mengurniakan bekalan makanan kepada pihak media. Okay. Okay. Ketua Utama Negara. Institusi yang di-Pertuan Agong diwujudkan apabila Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Penubuhan institusi yang di-Pertuan Agong dibuat semasa perlembagaan persekutuan dirangka. Dalam perlembagaan persekutuan yang di-Pertuan Agong dinyatakan sebagai Ketua Utama Negara. Okay, jadi kena ingat ya, dia punya kata kunci Ketua Utama Negara. Okay. Yang ini merupakan Ketua Utama Negara ni yang di-Pertuan Agong memayungi 3 badan kerajaan, iaitu Badan Perundangan, Badan Eksekutif dan Badan Kehakiman. Okey, apakah tugas badan-badan yang di bawah yang di-Pertuan Agong ini? Okey. Badan Perundangan ialah badan yang menggubal undang-undang negara. Manakala badan eksekutif ialah badan yang melaksanakan dasar-dasar yang diluluskan. Badan kehakiman pula ialah badan yang mentadbir keadilan secara saksama. Okay. Bagaimana yang di-Pertuan Agong ini dipilih? Jadi ada proses tertentu yang dilaksanakan untuk memilih yang di-Pertuan Agong. Okay, jadi dia dilaksanakan melalui sistem penggiliran yang unik antara 9 orang Raja-Raja Melayu bagi tempoh 5 tahun. Ya. Seorang yang di-Pertuan Agong bertugas selama 5 tahun.
Pemilihan yang di-Pertuan Agong dibuat mengikut Perlembagaan Persekutuan. Jelas ya anak-anak? Okey, alhamdulillah. Okey, sekarang cikgu masuk kepada proses pemilihan yang di-Pertuan Agong. Okay, semua sekali ada lima proses utama. Okay. Yang pertama ialah pemilihan yang di-Pertuan Agong dibuat melalui undian sulit oleh 9 orang Raja Melayu dalam Majlis Raja-Raja. Proses yang kedua ialah Majlis Raja-Raja mengisytiharkan nama raja atau sultan yang terpilih sebagai yang di-Pertuan Agong. Proses yang ketiga ialah surat pengesahan pemilihan yang di-Pertuan Agong dihantar kepada Dewan Rakyat dan Dewan Negara mengikut jadual ketiga Perlembagaan Persekutuan. Proses yang keempat, Perdana Menteri mengeluarkan kenyataan akhbar mengenai keputusan pemilihan jawatan yang di-Pertuan Agong. Dan yang terakhir, yang kelima, yang di-Pertuan Agong melafazkan sumpah atau ikrar dan menandatangani surat sumpah memegang jawatan dalam mesyuarat majlis. Nampak macam banyak ya prosesnya. 5 proses yang penting lah. Okey. Untuk memudahkan anak-anak cikgu semua faham tentang apa itu Majlis Raja-Raja. Okey, cikgu nak kamu bersama-sama cikgu tonton klip ini ya. Bermula daripada satu batu inilah sumbangan daripada tuan-puan. Alhamdulillah kita dapat menyiapkan sebahagian besar. Selamat datang ke channel Cikgu Yaya. Jangan lupa klik subscribe kat bawah ni, okey? Hai anak-anak murid cikgu semua. Apa khabar? Hari ini kita akan belajar tentang topik yang di-Pertuan Agong Payung Negara. Mari dengar cikgu terangkan. Tahukah kamu? Institusi yang di-Pertuan Agong diwujudkan selepas negara kita merdeka. Kuasa baginda adalah sebagai ketua utama negara. Cikgu nak cakap sikit. Tahukah kamu? Bidang kuasa yang di-Pertuan Agong ini tertakluk dalam Perlembagaan Persekutuan tau. Jadi banyak protokol dan undang-undang yang perlu kita ketahui. Jadi susah juga jadi agung ni ya. Baiklah murid-murid, sekarang ni kita akan ketahui bagaimanakah pelantikan yang di-Pertuan Agong dilakukan. Mari kita ketahuinya. Pelantikan yang di-Pertuan Agong dilakukan dengan cara yang unik oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Mengapakah pemilihan yang di-Pertuan Agong dikatakan unik? Pemilihan ini dikatakan unik kerana ia dipilih oleh 9 orang Raja-Raja Melayu dan 4 orang yang di-Pertuan Negeri. Berikut merupakan kaedah pemilihan yang di-Pertuan Agong.
Kaedah pertama, pemilihan dilakukan oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Kaedah kedua, Yang di-Pertuan Agong dilantik secara bergila-gila secara undian sulit oleh 9 orang Raja-Raja Melayu. Ketiga, tempoh memegang jawatan ialah selama 5 tahun. 4. Selepas pengundian, Majlis Raja-Raja Melayu akan mengumumkan keputusan pelantikan. Kelima, Yang di-Pertuan Agong akan melafaz dan menandatangani sumpah jawatan semasa upacara pertabalan. Adat ini melambangkan kedaulatan dan keagungan baginda. Apakah adat pertabalan yang perlu dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong? Nak tahu tak? Jom! Pertama sekali, Yang di-Pertuan Agong melafazkan sumpah memegang jawatan. Setelah itu, baginda perlu menandatangani surat sumpah memegang jawatan. Ketiga, baginda perlu menyerahkan surat sumpah pelantikan kepada Perdana Menteri. Adat keempat pula, baginda perlu mengucuk keris sebagai tanda menerima amanah yang diberikan. Baiklah, untuk lebih jelas, mari kita saksikan video pertabalan agung ini. Mengamalkan sistem pemerintahan raja berperlembagaan yang diilhamkan dari sistem pemerintahan Raja Negeri Sembilan. Berdasarkan sistem ini, salah seorang dari 9 Raja-Raja Melayu akan dipilih oleh Majlis Raja-Raja Melayu untuk ditabalkan menjadi Ketua Negara Malaysia dengan gelaran Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Setiap Yang di-Pertuan Agong akan memerintah selama 5 tahun. Tuanku Abdul Rahman ibni almarhum Tengku Muhammad yang Tuan Besar Negeri Sembilan adalah Raja Melayu pertama ditabalkan sebagai Yang di-Pertuan Agong pada tahun 1957. Anak-anak murid semua nak tahu tak apakah bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong? Sebagai Ketua Agama Islam bagi negeri yang tidak mempunyai sultan. Kedua, melantik Perdana Menteri dan anggota Kabinet. Ketiga, melantik Yang di-Pertuan Negeri. Keempat, mentauliahkan duta-duta negara. Kelima, memanggil, membuka, menangguhkan dan membubarkan Parlimen. Keenam, merupakan pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Ketujuh, mengurniakan darjah kebesaran negara. Dan yang ke-8, menerima duta-duta dari luar negara. Tahukah kamu, alat-alat kebesaran diraja melambangkan kemegahan dan kebanggaan Yang di-Pertuan Agong. Jom cikgu tunjukkan. Yang pertama, tengkolok diraja. Kedua, muskat dan kalung diraja. Ketiga, keris panjang diraja. Keempat, keris pendek diraja. Kelima, cogan agama. Keenam, cogan alam. Ketujuh, cok kemar. Ke-8, payung ubur-ubur kuning. 9, pedang, keris dan sundang diraja. Dan akhir sekali, pending yang sering dipakai di pinggang raja. Berikut merupakan alat-alat kebesaran yang dipakai oleh Yang di-Pertuan Agong. Cikgu yakin awak semua dah faham kan? Semua memang hebat. Okey, sekarang kita nak tahu kenapa pentingnya kita belajar topik ini. Kepentingan menghormati pemimpin negara.
Yang pertama, dapat mempertahankan keamanan negara. Kedua, meningkatkan sikap toleransi antara kaum. Ketiga, dapat meneruskan kemakmuran yang sedia ada. Dan akhir sekali, dapat mengukur dan memantapkan perpaduan kaum. Perasan tak slide tadi ada muka cikgu? Nak Aliwan baliklah tu. Sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Jangan lupa like and follow channel Cikgu Yaya, okey? Jumpa lagi semua. Bye. Okey, baik anak-anak sekalian. Ada dengar muzik ke kat sana? Ada. Sebab Ada. video tadi tu Ada. dia bersambung. Sekejap ya.